Nanti aku punya tempat baru, tak nak aku sini lah. Gila pula aku sini. Okey semua rekod sound record. Okey, action. Hai, Assalamualaikum. So hari ni sama saya lagi dalam segmen baru, segmen podcast, segmen yang lebih membincangkan tak terlalu gaming sangat tapi still relate dengan hidup saya. So bersama saya ada sahabat saya iaitu Cik Mat Rodi orang panggil, betul? Rodi. Buang cik. Kena buang cik tu. Cik tu kena buang Mat Rodi. Dari Ah. HW Lab. So bos maybe boleh kenalkan diri secara ringkas Dan padat. dan padat ya. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Rodi. Okay. Saya merupakan pengasas kepada HW Labs. Dengar macam makmal. So memang kita adalah makmal. Oh, ya. Tapi kita makmal membina projek-projek NFT. Oh, HW tu apa? Dia tak ada apa. Dia memang macam tu je. Dia macam tu je? Macam tu je. Oh, HW tu macam tu je? Dia macam JNT lah. Oh, JNT pun dia tak ada? Aku rasa lah tak ada. Oh, ya? Aku rasa lah kan. Okey, bos. Dia ada 2 segmen hari ni. Yep. Segmen satu, saya tanya. Segmen kedua, HW Lab tanya Daddy Hood. Boleh? So, kita start dengan segmen pertama lah. Kan? Daddy Hood bertanya kepada HW Lab, kenapa NFT? Kenapa HW Lab tak nak buat benda lain? Kenapa NFT? Apa yang special sangat NFT ni? Sampai dunia semua tengah kecoh berkenaan NFT ni. Kenapa NFT? Okay, lupa pula. Pertama sekali terima kasih Daddy Hood sebab invite saya. Oh ya. Masa dalam podcast ni, saya tak tidur malam, nervous. Sebab Daddy Hood ni ramai sangat followers. So saya risau nak cakap apa ni kan. So okay, kenapa NFT Daddy? Sebab NFT ni sebenarnya dia adalah teknologi blockchain. Okay, maknanya teknologi blockchain yang dah orang kata orang guna pakai macam-macam. Ada yang buat cryptocurrency, ada yang buat itu ini. Now sekarang ni untuk file-file digital, dia menggunakan blockchain tapi specifically dipanggil sebagai non-fungible token ataupun NFT. Saya tak nak cerita dari segi terlalu detail, nanti jadi akademik apa semua kan. Kan tidur pula pendengar-pendengar podcast ni. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu kenapa menariknya NFT, kenapa HW Lab decided untuk masuk NFT, sebab ini adalah teknologi terkini yang membolehkan orang macam Daddy untuk mengesahkan pemilikan fail digital. Oh, maknanya verify tu lebih legit. Contoh macam lukisan Mona Lisa kan, yang painting dekat Paris tu. Betul. Of course akan ada je fake. Tapi kenapa yang kita tahu yang tu original? Sebab dia adalah teknologi dia tengok tu kan, dia mungkin scan ke apa ke, panggil Mr Bean ke check kan. Yang ada Mr Bean lukis ke apa kan. Maknanya ada tau dia punya mekanisme dia, teknologi tu ada. Tapi dalam dunia digital sebelum ni tak ada. Tapi dengan kehadiran NFT yang menggunakan teknologi blockchain, benda tu dapat ditentusahkan. So kalau hari ni katalah dia dapat gambar, apa-apalah gambar dalam bentuk digital, video ke, GIF ke apa semua kan. Kalau benda tu dah di NFT kan ataupun di blockchain kan, dia boleh tahu siapa sebenarnya creator, siapa sebenarnya pemilik sekarang. Berapa harga waktu dijual, berapa harga sekarang, macam mana rantaian-rantaian tu. Dia lebih Mana you boleh verify lah benda tu. transparent lah. Dia transparent, dia orang kata apa? Tak corrupted, tak ada orang boleh amend, tak ada orang boleh tukar-tukar apa semua. Tak boleh manipulate harga. Tak boleh manipulate. Harga boleh manipulate, tapi manipulate dari segi karya tu. Okey. Faham. So that's why bila kita nampak benda ni, ramai orang ingat NFT ni lebih kepada macam main kripto tau. Sebenarnya dia lain. Kalau kripto ni of course lah dia sebab dia create macam satu currency baru, lepas tu orang pun speculate apa semua kan, dan jadi bubble and so on. Tapi untuk NFT ni dia tak. Dia of course dia bermula orang kata speculate apa semua, tapi lama kelamaan NFT ni dia dah jadi satu bentuk yang barang digital yang ada nilai. Okey. Barang digital yang bernilai lah sebenarnya kak. Yang bernilai, betul. Kenapa dia nak kata macam ni? Dia adakah NFT ni dia overhype ataupun dia macam keluar-keluar kan, bila kita tengok harga beruk tu melambung berjuta kan, berjuta-juta. Macam ada dekat HW Lab saya ada perasan satu video tu 5 NFT termahal. So kenapa benda ni berlaku? Adakah golongan-golongan yang collect NFT ni yang memang bangsawan ataupun demand dia terlampau tinggi? Ya, dia memang first started memang banyak orang kaya yang main lah, anak-anak billionaire, tycoon apa semua. Sebab benda ni benda baru, benda cool. Benda tu dia limited. Macam beruk Besi tu kan, Bored Ape Yacht Club tu, dia ada 10,000 je kat satu dunia.
Tapi bila ada 10,000, demand pula berjuta. So that's why dia supply and demand lah. Yelah. That's why harga dia boleh naik Melambung-lambung. Dan sebab tu NFT ni pun kita kena faham, dia ada macam-macam jenis NFT. Macam gambar beruk tu, dia NFT yang berbentuk flex, nak show off. Oh, memang kerjanya Siapa ada tu dia rasa macam dia level lain lah. Level lain macam lah. jam lah, macam saya pakai G-Shock ni kan. Sebenarnya dia jam je. Tapi kenapa saya sanggup beli ni mahal? Macam ni One Piece ni collection kan. Sebab saya nak show off lah. Saya nak tunjukkan saya terpaling Luffy, saya terpaling terpaling One Piece lah. terpaling One Piece kan. So macam bila NFT basic tu, of course orang kata, gambar beruk je pun kenapa sampai sejuta? Betul. Kan? Jawapan dia adalah sebab kalau aku ada gambar beruk, aku ni level lain dah dengan kau. Aku boleh buat profile picture aku boleh tukar Twitter. So gambar maknanya apa semua. dia show off dalam bentuk yang Digital. lebih digital dan juga flexing with attitude lah. Dia flexing with style Style, dengan gaya terkini lah. Gaya terkini lah. Into trend lah macam tu. Yes. So, Tapi itu jenis yang pertama flex sebenarnya. Sejak daripada tu banyak orang buat NFT ni untuk kegunaan-kegunaan yang lain juga. okay. Ada NFT yang bersifat macam membership. Maknanya NFT tu itself, kalau you ada, kalau kata dia dibeli, macam Gary V kan, Gary Vaynerchuk yang marketer power tu, dia buat V Friends. So kalau dia own benda tu dan simpan, dia akan dapat akses ke dalam community Gary V dan akses kepada dia punya conference, dia punya kelas, dia punya live, mungkin boleh main bowling ke, lunch ke, dinner dengan dia apa semua tau. So benda tu maknanya community lah dia. dia dah jadi macam geng-geng dia. pass. Dia macam satu akses kepada community tu. Okay. Tu bukan flex dah, tu dah jadi maknanya dia ada value. Right. Faham. Maknanya dia gunakan NFT ni. Yes. Macam dulu orang guna season pass lah sebenarnya. Dia bagi tiket dalam bentuk kertas ke Kan, ataupun tapi kad benda ke. tu possibility untuk hilang tinggi. Contoh kad kan, contoh kita ada season pass nak masuk stadium, ada nombor seat apa semua. Kalau hilang lah. Tapi dia boleh lah call center ke apa. Tapi leceh sikit lah kalau NFT ni benda tu tersimpan dalam cloud lah kan, dalam digital. So benda tu dalam wallet lebih mudah lah. Betul. Untuk security tu lebih senang nak verify. Betul. Macam HW Lab sendiri ada tak projek-projek NFT yang HW Lab dah pernah launch, dah pernah buat ataupun kalau dah pernah buat tu projek yang macam mana? Adakah projek flex ataupun projek yang berbentuk ticketing ataupun access ataupun pass? Kita cuba elakkan flex lah. Sebab flex ni sebenarnya 90% projek NFT kat luar sana semua untuk flex. So kalau dah banyak sangat dah jadi apa benda yang nak flex ni lagi kan. Okay, betul. Dan market pun sekarang tak berapa elok. So kita lebih fokus NFT yang bawa real value in real life. Itu misi kita kat HW Lab. Okay. Mana kita bukan sekadar buat gambar art, kita rasa lawa dan kita rasa benda tu boleh hype, tak, dia tak macam tu. Kita buat NFT yang kita tahu ada value dia, yang mana orang tak perlu kata try hard nak cuba jual mahal ke apa, tak. Memang NFT tu sendiri mahal. Okay. Contoh yang pertama kita buat Rverse. Kan, of course lah, R tu stand for Rodi lah sebenarnya. So verse tu universe, so Rodi universe. So kita buat macam style Gary V. Kita tak buat banyak, kita buat 20 dulu. Kita jual satu pada harga RM2,000. 20 sold out dalam masa 5 minit. Yang mana dia punya utility dia simple je. Siapa yang own Rverse ni, dia setiap bulan akan ada coffee session dengan high profile personalities. Kalau saya nak beli ada ke? Dah habis lah, kena beli sub sale. So macam boleh coffee dengan Tan Sri Nazir. Baru kita buat dengan Jalil Rashid. Upcoming kita akan buat dengan Tony Fernandez. So benda tu memang maknanya valuable Rverse lah. ni macam like dia Contoh konon-kononnya top boy lah. macam apa? Orang panggil billionaire club. Macam tu lah konon-kononnya. Okay. Tapi itulah value kita cuba bawa. Tapi ada orang nak jual tak tiket tu? Kalau ada ingat nak beli lah. Ada, memang ada pun. Ada. Actually benda ni sebenarnya advantage NFT tau. Kalau macam season pass, katalah season pass club tak power macam Chelsea kan. Lama. Itu silap besar. Nanti editor tolong tukar editor. Contoh macam season pass club paling power di dunia Manchester United kan, yang baru-baru ni power. So katalah dia kalau dia nak jual dia akan pergi black market ke. Tak sure macam mana cara dia nak jual. Kalau kat Malaysia mungkin lah dia pergi ke Mudah.my ke apa kan. Betul, carousel ke. Kan. Tapi kalau NFT dia memang dah ada platform yang tersedia sebagai marketplace. Tak kira apa-apa projek pun. Macam mana kita flip ke orang tak akan bash lah. Tak ada. Memang macam tu. Dia sebab tu dia panggil dia macam tradable asset.
Macam contoh membership tadi tu dia jadi tradable membership lah. Kalau macam kata dia jadi ahli kelab golf KLGCC kan, bila nak jual tak boleh tau. Kena dapat permission lah apa. Oh ya ke? Kena minta permission daripada. Maknanya bukannya macam bila kita dah own kita simply boleh tolak. Boleh. So NFT ni dia satu lagi advantage dia macam you really own that. It's a true ownership. Ni philosophical sikit lah. Tapi point is kalau dia di own apa-apa NFT, immediately ada tempat untuk jual subsale, jual beli tu ada. Platform tu ada. Maknanya benda-benda flip ni memang dalam NFT punya dunia ni normal. Memang normal. Dan boleh dibuat dan senang. Dan tak kena bash. Tak kena bash. Community NFT ni dia faham kalau benda ni memang flip, nak trade, nak tu semua itu normal. Okey. Sebab berbanding dengan community lain, kena dia bukan tak ada bash sangat lah. Dia lebih kepada macam etika lah. Kenapa beli kalau nak jual. Macam tu lah. So dia tak macam tu lah. Tapi pas tu saya berminat sangat lah. Arverse tu. Arverse tu sebab ada orang sebut reverse down. Ya. Aku cakap ni kena taruh sengkang ni. Bila aku kerja RVERSE kan. Bang ada jual reverse lagi tak? Reverse sanggup kau. Tu aku tak nak jual. Tapi itu satu lah. Lepas tu projek kedua kita buat concert based NFT. Ada juga. Maknanya kita cuba try NFT sebagai tiket dan juga early access pass. So kita collaborate dengan Angkasa yang buat konsert tu semua kan. So kita collaborate dengan dia, kita buat NFT Angkasa yang mana holders NFT Angkasa ni setiap bulan kan Angkasa buat konsert gig apa semua kan. So setiap bulan dia dapat early access untuk beli tiket konsert tu. Maknanya dia tak payah berentap dengan visitor website ke apa benda ke. Dia dapat early access. Dalam arti kata lain, backdoor. Belanja. Beli ke? Nampak dalam podcast ni memang macam tu. Tak apa, senang. Kurang nervous. Dia betul lah, dia macam backdoor tapi backdoor yang lebih terhormat dan bermaruah. Maknanya betul, backdoor yang bermaruah. Ini baru betul-betul backdoor kan. Nak buat duit betul-betul, support lah community ni, support lah movement tu kan. Alright, so maybe ni adalah soalan terakhir. Tapi sebenarnya banyak soalan nak tanya. Cuma untuk permulaan ni okey lah. Sejauh mana perspektif ataupun jangkaan Mr. Mat Rodi tentang NFT di Malaysia khususnya dunia dan Malaysia? Sebenarnya kita baru bermula tau. Lagi-lagi Malaysia punya scene sangat infant lah. Sangat infant. Ni macam kalau internet ni, kalau orang negara luar dah buat let's say lah Wikipedia, government kita baru nak set up website. Dahulu. Baru nak buat tu lah .gov.my tu kan. Sebab kalau dekat luar, syarikat-syarikat besar ni syarikat gegasi tau, public listed company yang ada dia punya penasihat, ada dia punya board member, dia hire consultant, multi-billion punya company pun masuk NFT. Adidas, Prada, Gucci, Aston Martin semua. Mesti ada sebab kan. Takkanlah semua syarikat ni bodoh sangat. Betul tak? Mestilah dia ada pakar ekonomi dalam tu. Of course lah, orang yang advice semua. Tapi kat Malaysia tak ada lagi. Mana ada lagi HW Lab satu-satunya? Tak adalah Amin. HW Lab antara syarikat Web3 yang cuba bantu syarikat-syarikat ni untuk involve dalam NFT. Tapi dari segi syarikat tersebut, belum lagi diorang terbuka nak masuk NFT. Biasanya apa yang buatkan diorang block? Biasalah, dia benda baru kan. Waktu internet nak datang. Sebenarnya kan NFT ni antara yang patut kenapa buat NFT ni. Contoh macam masa X50 keluar tadi. Proton. Okey. Berapa ramai orang queue kan, berapa ramai orang nak beli. Kenapa kalau ada NFT, at least orang-orang yang ada NFT ni lebih awal kan. Memang dia mungkin dia minatkan Proton punya teknologi apa. Inilah orang-orang yang true. Bukannya beli by trend, dia memang true support. So saya rasa Malaysia kena start. Untuk bank kan, bank betul. Banyak. Dia sebenarnya syarikat luar dia nampak NFT ni satu cara untuk dia engage dia punya community, fan, users, community, dan juga cara dia reward. Betul. Dulu kita pakai real reward, bonus link kan. Betul. So sekarang ni konsep yang sama tu, benda tu memang akan ada. Bonus link saya hilang berapa bonus link Gua tak tahu kan. Tapi sekarang ni dalam bentuk NFT. So that's why kita bullish lah dalam si NFT kat Malaysia ni. So that's why kita sekarang ni tak apa, kita buat projek-projek yang kita rasa mass market perlu ada, dan kita akan collaborate dengan those yang open. And of course lah macam dengan Daddy Hood sendiri kan. Segmen 2 nanti je lagi. So kita pun akan buat NFT which I think the biggest NFT project in Malaysia. Yes.
Daddyhood NFT. Oh, okay, so kita ke segmen 2. Segmen ditanya, segmen di mana HW Lab pula tanya pasal Daddyhood. So, let's go. Okay, so kita berada di segmen nombor 2 atau topik nombor 2, HW Lab kepada Daddyhood. So, soalan-soalan ni disediakan oleh Encik Mak Rodi sendiri secara live. Dia tak ada nak set ke apa benda ke, tak ada. Terus tanya dan saya terus jawab. Okay, silakan bos. Okay, macam tadi di akhir first part tadi, saya bagi tahu yang projek ketiga HW Lab adalah Daddyhood NFT. Okay, dan of course, siapa yang dengar tu daripada awal, HW Lab kita buat NFT yang ada real value in real life. Maknanya utility lah. Utility lah, ada value lah. So mungkin aku nak tanya dululah Daddyhood, kenapa terbuka untuk menerima NFT? Satu soalan yang pada saya best untuk saya jawab, sebab kenapa saya terbuka untuk menerima NFT ni ataupun untuk buat NFT ni, sebab saya tengok ni adalah future. Ataupun ini adalah cara yang paling senang untuk saya identify community saya. Kan, ramai orang nak beli merchandise. Contoh, sekarang ni tengah musim orang beli jersey Daddyhood, merchandise, topi apa dan sebagainya. Tapi saya tak tahu adakah orang ni real orang yang support saya ataupun dia just flippers. Tapi flippers still support, kan? Tapi kalau saya dapat bantu real community saya untuk kembangkan ekonomi dia melalui NFT, so saya rasa ini adalah jalan terbaik. Instead of saya suruh dia buat membership card yang old school punya cara lah, kan, P2P, purchase. Benda tu susah untuk kita tengok atau kita kira database orang. Sebab kadang orang masa kita keluar amount yang macam ni, demand ni terlampau tinggi, kita keluar yang ni macam oversupply pula. So bila ada NFT ni, saya nampak kita lebih mudah baca database. Tujuan saya keluar macam ni ialah untuk ramai pakai, untuk semua orang pakai. Bila saya buat utility apa-apa, macam saya punya Pitstop ke, go-kart, academy, saya nak dekat dengan ramai orang. Tapi saya tak tahu orang ni adakah betul-betul orang yang minat ataupun tak. So saya rasa melalui NFT, bila dia spend certain part of money, duit untuk dia own NFT tu, untuk dia tahu benda ni part of the community. Betul, dia jadi part of the community. Sebab untuk NFT ni contoh paling murah RM200. Maknanya sebulan lebih kurang RM17 dia spend. Lah, projek ni setahun kan? Projek ni setahun. Okay. So setiap bulan ada keluar saya punya NFT. Ada keluar merchandise. Kan, ada roadmap kita dengan siapa. So ada merchandise yang diorang boleh flip more than RM17 punya keuntungan lah. Value. So saya rasa inilah masanya untuk diorang tengok. So in a way NFT Daddyhood ni juga selain daripada membina dan mengukuhkan komuniti, tapi ini juga cara untuk reward komuniti Daddyhood tu sendiri. So saya tak tahu nak bagi apa, saya tak tahu nak bagi dengan cara apa. Sebab zaman sekarang kalau kita bagi pensel, dia nak pen. Kita bagi pen, dia nak marker pen. So kita tak tahu. Jadi the best is kita bagi dia satu benda untuk diorang dia nak cash out macam mana, tu dia pasal. So itu caranya lah yang saya nampak lah kenapa saya into NFT. And of course saya punya, bila saya ada community, saya tahu orang-orang ni yang faham movement saya, and saya nak diorang bersama-sama saya dalam movement ni. Contoh education, lepas tu motorsport, e-sport dan sebagainya. So saya nampak inilah jalan yang terbaik. Maknanya selama ni, soalan kedua saya lah, mungkin Daddy boleh cerita juga kot, apa masalah-masalah yang all this while Daddyhood Daddy alami, dan Daddyhood nampak masalah ni somehow boleh diselesaikan dengan adanya NFT. Masalah paling utama sekali bila mana supply and demand lah dekat merchandise. So let's say saya bagi contoh orang beratur. Saya bagi 200 orang queue. 200 yang queue ni, saya yakin dan pasti orang nombor 1 dia akan dapat apa dia nak. Tapi orang nombor 200 ni belum tentu dia dapat benda. Tapi dah beratur lama dah. Tapi dia beratur more than 24 hours. Lebih satu hari Lebih satu hari untuk dapat sehelai baju, jersey dan sebagainya. So saya sedih dengan benda tu. So bila yang nombor 200 ni, dia dah lah beratur lama. Nak beli pun dia orang yang last. Size pula tak ada. Datang-datang, bang saya nak beli size ni bang. Tengok tak ada. Tinggal size yang memang bukan dia. So benda tu, dia boleh flip lah benda tu. Tapi kalaulah dia ni seorang kolektor, dia nak pakai sendiri, dia sendiri nak pakai, dia terpaksa jual kat luar ataupun cari nak swap dengan siapa.
Kalau ada, dan kalau tak ada, rugilah untuk dia. Dia dah, rugi masa dia lah. Saya paling kesian dekat orang yang rugi masanya. Faham? So bila dia ada NFT ni, so dia dapat akses awal. So stok kita bagi tahu ada ni. Dan tak mungkin lah orang yang hold NFT ni tak dapat. Biasanya kita akan memenuhi mostly apa yang diorang nak. So maknanya Daddyhood NFT ni membolehkan community collector, peminat merchandise Daddyhood untuk beli setiap koleksi lebih tanpa awal, perlu beratur tanpa dan beratur. boleh relax dekat sofa kat rumah je, Tak payah bergaduh kat tak payah bergaduh, ha, login, masukkan NFT tu, pun boleh beli. terus boleh beli. Terus bagi tahu size apa. And JC ni biasa lah. Kita kalau kita tak nak sama dengan orang, biasa kita nak ada in-game name ataupun number ataupun nama. Ataupun nak JC yang limited edition. So dengan melalui NFT ni lah saya tahu berapa ramai yang memang, contohlah dia dah collect 6 helai JC saya contohnya kan. Maknanya 6 bulan punya collection dia dah ada. So bulan ke-7 tu mungkin saya nak reward diorang. Saya tengok siapa yang best collector melalui NFT ni. Yap, boleh. Sebab NFT pun dia beli, merchandise pun dia beli. So adalah sebab. Okey lah, contohlah bulan ke-6 tiba-tiba saya ada dapat free. Saya dapat motor Vespa daripada Vespa Malaysia. Contoh Vespa Malaysia, okey Daddyhood ni punya Vespa. So saya, instead of saya pakai banyak-banyak Vespa, baik saya reward. Ataupun baik saya bersama-sama diorang ni being part of saya punya community. Maknanya ride motor ataupun helmet. Banyak benda yang saya dapat untuk saya kembalikan ke community. So saya rasa dengan NFT ni saya boleh more identify siapa community yang memang dekat dengan saya lah. Okey, soalan seterusnya. Okey ke jawapannya? Okey. Orang boleh faham. Boleh faham kan? Kalau maknanya kalau nak beli Daddyhood punya merchandise tanpa perlu beratur, tak nak sesak-sesak, confirm boleh dapat, kena beli NFT tu. Ikut saiz korang. Kan? Ikut saiz korang. Sebab kalau diorang, okey, saya bagi contoh. Kalau diorang beli flip market, aftermarket. Selai tu let's say lah tambah 50 pun daripada retail, contoh 199 dia beli extra 50, 250. Still dia kena tambah RM50 sebulan. Kalau ada 12 collection dia kena tambah 600. Betul? Kalau dia beli satu NFT berharga 200, dia save RM400. So dalam ni mungkin dia boleh ceritakan in details. Ada satu je ke kategori NFT ataupun ada beberapa kategori, and setiap kategori tu apa dia punya perks dia? Apa dia punya perks dan harga terus. Untuk Daddyhood NFT bersama HW Lab, yang saya minta HW Lab keluarkan 3 tier of NFT tier. Okay. So 200, 500 dan juga RM1,000. RM200 Daddy Crew, RM500 Daddy Crew X, dan juga RM1,000 Daddy Crew OG. Macam Daddy Crew, macam biasa saya akan bagi early access beli merchandise and juga Homeboys Fest. Oh, boleh datang ke Homeboys Fest tahun depan kita ada buat Homeboys Fest. Anda akan dijemput secara direct lah, maknanya jemputan tu direct. Dia confirm dapat jemputan lah datang. Confirm dapat jemputan datang. Jangan risau lah. So yang ni yang RM200. RM200. Selain early access, berapa? Kuantitinya tak decide lagi. Belum decide lagi. Belum kita plan lagi, tapi insyaAllah saya akan memenuhi permintaan yang ada. And then Daddy Crew X. Okay. Apa yang X ni? X ni dia extra lah kan, extraordinary. So Daddy Crew X ni dia punya utility dia jap I check jap. So sementara Daddy check apa utility Daddyhood NFT tu. Okay. So basically nampak tak, bila kita dekat HW Lab, kita assist dan kita collaborate untuk buat projek NFT ni, kita tak fokus sangat berkenaan dengan NFT ni bila dia flip boleh 10x ke 5x tak. Kita nak orang beli tu dia tahu justify harga yang dikeluarkan tu. Betul. Macam tadi kan dia keluar 200, dia tahu boleh dapat merchandise yang kalau dia dapat beli confirm beli, dapat pula tu, dan kalau kata dia decide nak jual balik, itu pun dah balik modal. Betul. Sekali, tapi ni 12 kali. Betul. Sebab saya punya roadmap memang sampai 2024 untuk kita punya release lah. Benda tu memang ada lah. Memang ada. Okey, untuk Daddy Crew X berharga RM500. Apa yang dapat kan? Kadang orang tanya kenapa nak kena spend RM500 untuk Daddy ni kan? Dia sebenarnya bukan untuk saya, dia untuk movement. Di mana saya buat early access pun dapat, still akan dapat. Lepas tu ada roadshow access. Contohnya dia tahu. Okey, Daddy contohnya saya akan buat roadshow di Johor Bahru contohnya. Okey. So kalau dia ni orang Johor Bahru, kalau kita buat event kat KL, maybe dia leceh sikit datang. Tapi kalau Johor Bahru, boleh tak kita nak join sini? Ataupun dia tahu jadual dia lah. Dia lebih kepada dia tahu jadual saya, dia tahu macam mana apa yang program saya buat, dan dia ada access semua tu. Faham? Dan bukannya limit dia pergi satu tempat je, dia boleh pergi the whole year. Dia ada info lah. Ada info tu.
So the whole year dia ada access untuk, dia tahulah saya punya tentative program sebenarnya cakap. Saya punya kalender dia orang holder ni akan tahu. Okay. Dan mungkin time tu lah dia nak bawa parent dia ke kan, dia nak bawa dia nak dengar apa yang saya nak explain ke, career talk ke, banyak kat situ. Di program-program. So sebab saya dah jarang live stream. Kalau dulu saya cerita kalau dulu satu supporter dia bayar RM12.90 sebulan Untuk menjadi supporter saja. okey. Dan dia komen adalah Okey. batch yang special. Tahu. So kalau sebulan setahun dah 120 tambah RM140 lah. RM140. So kalau tambah sikit dia dapat lebih daripada tu. So itu apa yang saya nampak. Instead of dia just macam tu, baik dia real life berkawan dengan saya. Macam tu. So selain itu dia ada Homeboy Space juga. Dengan yang bestnya special merchandise drop. Maksudnya apa tu? Maksudnya kalau colorway lah. Colorway ataupun memang saya keluarkan ni untuk Diorang je? diorang je. Crew X je. Oh, so kalau kata tiba-tiba buat t-shirt macam ni, Daddy Hood, NFT, X. So dia dia je yang holder ni je boleh beli? holder ni je boleh beli. Dan dia nak flip berapa dia punya pasal. Maknanya Dia antara boleh, komuniti pun dia boleh belagak sikit lah. dia boleh belagak dan dia pun boleh jual dengan komuniti dia yang lain. Kalau kau nak, since kau bukan yang holder, kau kena beli kat aku. Betul. So, berapa tu diorang decide sendiri lah. Itu diorang punya pasal. Dan saya sangat-sangat tak kisah pasal tu. Sebab kita pun tahu kadang orang berniaga kan, kadang diorang dapat ni untuk betul, dia willing untuk support awal dengan percaya, trust dengan beli NFT tu. ya betul. Itulah reward yang dia terima. Dan yang ketiga yang paling saya rasa best, special. Tapi Crew X ni tak banyak. Dia berapa pieces je? 500 pieces je silap saya. 300 pieces je. 300 pieces guys untuk Daddy Hood, Daddy Crew X. Daddy Crew X ya. So dan yang terakhir Daddy Crew OG. Ni lagi tak banyak. 100 pieces je. Ni 100. Maksimum 100. Kenapa 100? Sebab dia orang OG. Yes. Original OG tak boleh ramai. Original gangster. So dia OG ni. Kalau zaman aku dia panggil lain, All Guards. Oh ya. Aku rasa lah. So OG ni semua yang ada kat belakang dekat Crew dan juga Crew X Semua dia dapat yang tadi tu. yang tadi tu. So ada 6 7 utilities. Merchandise drop, roadshow punya jadual apa tu semua dia dah dapat. So, Plus dia ada private session dengan saya. private session. Dia macam Dia taklah macam saya lepak, saya dia boleh mingle around, banyak borak, menyembang, banyak nak tanya macam biasanya macam ni lifestyle macam geng-geng motor contohnya ataupun geng-geng kereta contohnya. Biasa kalau dia orang pakai Wira, geng-geng Wira je lepak. Tahu? Kalau Harley Davidson je lepak. Kalau kat Facebook group ni macam group Myvi. Macam tu. So Daddy Hood dia ada group dia sendiri. Dan bukan sekadar bayar tu untuk dapat group ni je, tak. Private session ni benda yang saya rasa best lah. Sebab kalau sifu-sifu di luar sana pun bayaran dia Yelah macam-macam lah. Macam-macam harga kan. So saya rasa ni bukan pasal saya nak cakap saya sifu, tak. Tapi private session tu lebih Banyak benda lah banyak benda di share lah. Macam mana saya buat bisnes, macam mana nak grow, ataupun maybe dia orang ada benda diorang nak buat bisnes, nak sama-sama dengan saya untuk bergerak. So bila dia hold NFT ni, saya nampak dia lebih serius lah dalam ni. Dia bukan sekadar tap macam tu saja. And then ada voting right on merchandise. Yes. Ni yang paling mahal ni. Voting right on merchandise ni, contohlah saya keluar JC. Saya keluar JC. Dia cakap, Daddy boleh tak yang kita orang nak colour lain? Dia ada right benda tu. Okey, boleh, kita akan keluarkan. So Daddy boleh tak kali ni yang OG ni kita orang nak Daddy keluarkan satu furniture, kerusi Daddy Hood, ataupun saya dengan FNB dengan saya punya upcoming collaboration nak ada burger Daddy Hood. Faham. Macam Cactus Jack, macam Travis Scott kan, dia ada benda-benda macam tu. So benda tu pun salah satu cara untuk dia orang rasa special. Voting right. And then selain daripada tu ada macam biasa special merchandise drop untuk OG saja. Untuk X lain, OG lagi lain. OG lagi lain. Lagi OG lah sebenarnya. Lagi OG lah, lagi limited lah. Lagi limited edition. Last sekali saya rasa benda ni agak best bila saya ambil tahu hal hidup dia. Iaitu saya follow Instagram dan juga Twitter dia. Maknanya saya ambil tahu lah pasal hidup dia. Dia macam DJ tu lah, I will follow you. Betul. So benda tu saya rasa macam contohlah, kadang-kadang kita nak bagi tahu kawan
Tapi je kau kawan dengan Daddy Hood. Kan? Tunjuk sikit. Itu ni salah satu cara lah. Nak buktikan yang kita berkawan macam tu. Betul. Itu sebenarnya mahal tu, tapi saya suka nak kupas sikit pasal voting rights. Voting right ni means selain daripada you boleh tentukan apa-apa kan, you boleh vote. Kadang-kadang certain direction yang mungkin Daddy sendiri deadlock. Betul. Katalah buat nak even nak minta cadangan nak collab merchandise dengan siapa. Betul. Mungkin slot tu ada 2, tapi yang approach ada 5. Betul. So rather than Daddy buat decision tu sendiri, dia boleh tanya OG ni. Betul. So you basically akan jadi part of the process, part of the decision making punya process. And even design pun kadang pun Design ya, boleh. kadang pun design tu dia orang akan cakap macam Daddy design dia buat macam ni. Buat macam tu. Sebenarnya that's why banyak company-company besar dia decided untuk go NFT. Most of the reason because of this new thing. Betul. Benda yang voting rights ni. Sebab bayangkanlah bila you follow satu brand tu, tiba-tiba you in a position untuk decide something. You akan rasa macam bagus lah brand ni, dia Sense of value belonging. aku punya voice, aku punya vote ni matters. Betul. Kan? Dan dia rasa really being appreciated lah. Betul. Nak rasa lebih dihargai Ya, dihargai. So voting right ni lah, contohlah diorang cakap Daddy kita orang dah bosan lah asyik JC je, contohnya boleh tak buat benda ni Socks ke. lepas tu maybe concert Daddy nak artis ni datang sebab kita orang minat dengan artis ni. So kita itulah salah satu utility yang ada dalam semua tier OG ni lah. Dan dia ada keluar 3, basic, X dan juga OG. Alright. Wow. Actually dah banyak benda yang Daddy Hood dah reveal berkenaan dengan Daddy Hood NFT. Betul. Dan sebenarnya kalau korang dengar, kalau korang ignore perkataan NFT tu pun, korang sebenarnya dah faham, boleh faham benda ni apa dan nampak benda ni begitu Betul. berharga. Cuma NFT ni jangan bila korang nampak NFT korang jadi takut. Macam ni benda baru, ni benda yang kompleks. Aku tak Scam, faham, kan? scam. Terus decided untuk run away, lari. Tak. Anggaplah NFT ni adalah teknologi baru untuk cuba menyelesaikan benda-benda yang Daddy alami dan cuba nak capai tu. Betul. Itu adalah solusi dia. So rasanya tu je soalan daripada saya di HW Labs. Dan sebenarnya untuk korang tahu perancangan ataupun Roadmap dan sebagainya. roadmap, collaboration, siapa yang dah confirm apa semua, kita tak boleh review dalam podcast ni. Betul. Tapi kita boleh review Di Daddy Hood Main Party Pada? pada 9 hari bulan Oktober ni. Ahad ni guys, Ahad ni. Ahad ni 9 hari bulan Oktober di Homeboys Pit Stop. Yep. Banyak benda-benda yang best, ada giveaway juga untuk OG lain, untuk Crew X lain, untuk Crew lain. So cara korang nak dapat, tapi benda ni semua memang super limited. Tak boleh beli. Tak boleh beli pun. Benda tu memang limited. So kalau korang nak, korang just datang, maybe kalau korang ada extra budget, belilah NFT tu untuk saya bagi tahu macam mana nak dapat balik apa yang korang spend melalui NFT tu, insyaAllah. Yep. So guys, jumpa ke Daddy Hood NFT Main Party pada hari Ahad ni 9 hari bulan jam 8 malam dekat Pit Stop Homeboys. Betul? Alright. PJ. Datang jangan tak datang. Ya, yeah. Jumpa kat sana. Ada banyak benda-benda yang best. Ada artis, ada lucky draw untuk NFT. Those yang beli NFT pada hari tu, kita ada lucky draw untuk you Betul. guys. Ada of course ada Daddy Hood. Tapi yang beli online pun still masuk dalam nama dia orang kan? Beli online. Sebab let's say lah diorang kat Sabah ke kat Sarawak ke. Dia ada certain hadiah yang kita boleh bagi yang online. Tapi ada hadiah yang power-power ni yang datang. Tapi let's say lah Vespa tu. Dah reveal lah Vespa. Oh. Tahu tapi tak, dekat poster pun dah review. So let's say Vespa tu yang menangnya orang Terengganu ke, orang Johor ke, orang yang datang ke kan. Kita tak tahu. Sebab yang nak beli OG ni dia mungkin diorang tak dapat datang tapi diorang nak beli. So Jadi kita bincang tepi. nanti kita bincang. Tapi senang cerita beli NFT tak masalah. Betul. Jangan risau lah, saya akan guide. Alright, dah macam jom heboh lah promote. itulah. Datang jangan tak datang. Betul. Itu senario kan. So itu je daripada saya dan juga Rodi, HW Labs. HW Lab. Wow. Corporate yang streetwear. Yes, yang cuba masuk dalam streetwear. Logo ni sebenarnya kita buat because kita rasa malu dengan logo kita sebelum ni. Bila kita datang tengok scene streetwear, tengok Homeboy kan, kita tengok logo kita macam damn, teruk gila. So kita buat khas. Kita panggil graffiti artist terkenal Acik. Kita engage dia. Inilah hasilnya.
So sekarang ni hopefully mana tahu satu hari nanti saya pun akan keluarkan merchandise. Oi. Macam. Okay, insyaAllah. So, check it out. Jangan lupa check it out Instagram HWLab punya website, Daddy punya Instagram dan semualah. Okay, semua kat bawah. Alright. Jumpa lagi next video. Kalau korang nak Boleh ni join Discord. join Discord juga, Link ada di bawah. link ada kat bawah. And kalau korang nak saya bincang pasal apa lepas ni, Roger je. Pasal lawyer ke, pasal rumah ke, pasal kerajaan ke kan, apa benda ke, Roger.